Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Datuk Muhammad Syanur Azwan bin Syahari yang merupakan CEO kepada SNR Enterprise. Jadi hari ini saya akan membentangkan satu proposal keusahawanan sosial iaitu industrialisasi dan perubahan sosial bagi melengkapkan tugasan JKA 513. Alhamdulillah, saya dan juga pasukan saya yang terdiri daripada 4 orang pengarah dan juga pegawai syarikat akan mencadangkan satu aplikasi yang akan memberi manfaat kepada negara, khususnya dalam menguruskan pekerja asing di negara ini. Jadi untuk makluman semua, aplikasi tersebut adalah Rasa Sayang MY atau short form kepada Rasa Sayang Malaysia. Kita semua sedia maklum bahawa zaman industri perdigitalan yang membuatkan kita semua memiliki telefon pintar, dan melalui telefon pintar tersebut semua akan memudahkan untuk akses kepada aplikasi syarikat kami, yang mana aplikasi tersebut memberi manfaat kepada pekerja asing, majikan dan juga rakyat Malaysia, termasuklah Kementerian Dalam Negeri untuk menguruskan pekerja asing. Mari sama-sama kita saksikan pembentangan oleh pengarah-pengarah dan juga pegawai saya. Saya Rozita binti Mokhtar selaku pengarah pemasaran syarikat SNR Enterprise. Untuk ringkasan eksekutif, syarikat SNR Enterprise akan melancarkan satu aplikasi yang diberi nama Rasa Sayang My. Aplikasi ini adalah sebuah rancangan perniagaan yang bertujuan untuk memberikan pendedahan dan pembelajaran budaya tempatan di Malaysia. Aplikasi ini akan menggunakan teknologi terkini selari dengan teknologi IR 4.0. Aplikasi ini akan menyenaraikan pengusaha di setiap lokasi agar pengguna dapat mengenali dan merasai secara praktikal keunikan budaya tempatan. Kesemua pengusaha ini akan menjadi grup afiliasi kepada perisian ini, sekaligus dapat mempromosikan nilai kebudayaan tempatan dan perniagaan yang menjadi tarikan di setiap negeri. Sebagai contohnya, negeri Melaka yang mempunyai tarikan budaya, adat resam dan keunikan peninggalan sejarah yang menjadi tarikan pengunjung tempatan maupun pengunjung luar. Melaka juga kaya dengan hasil seni dan buatan yang menjadi sumber pendapatan rakyat negeri itu. Melalui aplikasi Rasa Sayang My, setiap pengusaha di Melaka akan disenaraikan perniagaan mereka, sekaligus pekerja asing dan pengguna lain akan dapat pengalaman baru melalui teknologi virtual reality VR dan augmented reality AR. Aktiviti kebudayaan merupakan aktiviti yang mampu diperluaskan dengan manfaat pembangunan revolusi teknologi. Terdapat juga isu sosial yang melibatkan pelancong dan warga asing yang ada di Malaysia, iaitu konflik silang budaya yang berlaku kerana kekurangan pemahaman terhadap kepelbagaian budaya antara dua negara. Dengan kemasukan warga asing juga menjadi keresahan masyarakat tempatan, terutamanya melibatkan penularan gejala sosial dan tidak menghormati budaya masyarakat tempatan. Pihak kerajaan memperkenalkan permohonan pengambilan pekerja warga asing secara atas talian. Pihak kerajaan juga telah mewujudkan pusat kelulusan setempat untuk mengambil warga asing dan diberi penerangan sedikit sebanyak berkaitan dengan budaya tempatan. Selain itu, pihak kerajaan telah mewujudkan kursus dan seminar untuk mendedahkan kepada warga asing berkaitan dengan aspek keselamatan dan pergaulan semasa bekerja. Akhir sekali, pihak kerajaan menyediakan khidmat pengurusan dan penghantaran jenazah warga asing ke tempat asal. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan mengenal pasti penyelesaian perkhidmatan yang belum wujud dan menjadi peluang untuk menawarkan produk.
bagi menjaga kebajikan warga asing dan menjimatkan kos pengambilan pekerja warga asing, pusat ini menyediakan perkhidmatan jurubahasa untuk membantu warga asing memahami bahasa dan budaya tempatan. Selain itu, kita juga menyediakan khidmat kesihatan kepada warga asing dengan cas yang lebih berpatutan. Selain itu, menyediakan khidmat nasihat dan kaunseling dapat memahami latar belakang budaya warga asing. Akhir sekali, negara perlu mewujudkan program pendidikan khas untuk membantu warga asing memperolehi kemahiran dan latihan pekerjaan. Melalui produk perkhidmatan, syarikat SNR Enterprise telah membangunkan aplikasi Rasa Sayang MY dengan tujuan utama bagi memberikan perkhidmatan dalam memperkenalkan budaya-budaya tempatan di Malaysia untuk pengguna, khususnya warga asing yang datang daripada pelbagai pelosok negara. Aplikasi ini juga adalah yang pertama dibangunkan di Malaysia dan keistimewaan aplikasi ini adalah ianya mempunyai terjemahan bahasa, antaranya bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa India yang sinonim dengan masyarakat majmuk yang ada di Malaysia yang merangkumi pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya. Dalam aplikasi ini kami menawarkan senarai tempat-tempat menarik di Malaysia, lokasi tempat makan menarik di Malaysia, mempelajari pakaian tradisional masyarakat Malaysia, mempelajari seni tari masyarakat Malaysia, mempelajari bahasa dan dialek masyarakat Malaysia, mempelajari jenis-jenis perayaan di Malaysia. Pengguna produk atau perkhidmatan kami adalah rata-ratanya daripada kalangan warga asing yang datang di Malaysia dan seterusnya ingin mempelajari budaya di Malaysia. Warga asing boleh merangkumi para pekerja asing yang datang di Malaysia untuk mencari sumber pendapatan dan juga para pelancong daripada seluruh dunia. Apa yang kami lihat, pekerja asing sangat memerlukan aplikasi seperti Rasa Sayang MY ini dalam memahami budaya yang ada di Malaysia kerana sememangnya ianya dapat memudahkan pekerja asing untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan di Malaysia manakala mereka akan berada di Malaysia dalam tempoh masa yang panjang. Pemegang taruh melalui syarikat SNR Enterprise ini adalah terdiri daripada 5 orang, iaitu diketuai oleh pengarah eksekutifnya adalah Datuk Muhammad Syahnu Azwan bin Asy'ari, pengarah pembangunan produknya Puan Nurul Nada Meti Yaakob, pengarah pemasaran Puan Rozita binti Mokhtar, pengarah jualan Puan Rosnaina anak perempuan Bahrod dan pengarah penghantarannya adalah Encik Muhammad Nazir bin Osman. Berkaitan dengan organisasi pengendalian produk, terdapat badan yang terlibat secara langsung bagi memastikan aplikasi Rasa Sayang My dapat berfungsi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Aplikasi ini akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri KDN kerana setiap warga asing yang masuk ke Malaysia, segala data dan dokumen mereka akan disimpan di KDN, yang mana KDN juga sebagai urus selia kepada pusat kelulusan setempat atau One Stop Center. Selain itu, aplikasi ini akan bekerjasama juga dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam menjayakan penyebaran maklumat berkaitan pembelajaran kebudayaan tempatan. Dalam melaksanakan projek ini, dana diperlukan bagi membolehkan aplikasi Rasa Sayang My dapat direalisasikan. Kami akan mendapatkan dana atau grant daripada pihak kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Selain itu, sumber kewangan juga diperolehi melalui pinjaman perniagaan yang ditawarkan oleh pihak bank seperti SME Bank dan institusi kewangan lain seperti MARA, Tekun dan sebagainya. Kami juga akan mendapatkan sumber kewangan daripada pelabur-pelabur yang berminat dengan projek kami ini, yang pastinya keuntungannya akan kembali kepada mereka semula. Untuk memulakan projek kami ini, kami memerlukan lebih kurang RM60,000 untuk pembinaan aplikasi, RM20,000 untuk operasi dan utiliti dan gaji pengurusan sebanyak RM30,000 yang mana jumlah keseluruhannya adalah sebanyak RM110,000. Sebagai perancangan ke hadapan, pelbagai plan dan strategi akan dijalankan sepanjang masa agar Rasa Sayang My terus dikenali sebagai produk utama kepada warga asing dalam mendapatkan maklumat. Ini juga termasuk mempromosikan Rasa Sayang My melalui bahan-bahan bercetak, media massa dan pameran agar mampu menyampaikan maklumat perkhidmatan yang disediakan. Bagi menjadikan Rasa Sayang My sebagai produk dan perkhidmatan yang berdaya saing, ia akan dipertingkatkan
dan mengekalkan kualiti pada tahap yang terbaik dan terkini yang berasaskan IR 4.0. Sebarang masalah yang berlaku termasuk gangguan teknikal akan diselesaikan dengan segera. Rasa sayang MY sebagai produk rujukan utama kepada pekerja warga asing akan lebih mempunyai ciri-ciri interaksi dengan pengguna meskipun berada di alam maya. Maklumat berkaitan pembelajaran kebudayaan tempatan akan kerap dikemaskini dengan bahan yang lebih bertenaga. Dalam organisasi pula, kerjasama dengan semua pihak akan lebih diutamakan agar kualiti yang diberikan seimbang pada semua peringkat.